Itu favorite player aku all time dengan sekarang. Engkau? Aku pun tak pernah tahu kau minat siapa. Selain daripada Lingard lah. Kau agak-agak lah. Lord Lingardinho. Lord Lingardinho. Kalau Bang Man tengok ni marah dia. Siapa? Bang Man, Aiman Salim. Kau tak layan dia? Oh, Aiman Salim. Asal? Dia pun pencinta Lingard juga. Dia pencinta Lord Lingardinho. Siapa sebut Lingard dia marah. Dia nak orang tu sebut Lord Lingardinho. Hmm. Ui, lain macam. Bahaya member kau ni. Tu, tu. Apa ni? Apa berbalik kepada apa all time favorite kan? Ha. Banyak tapi bagi aku CR lah, tak ada orang lain lah. Aku meminat dia, tak ada cakap apa. Mhm. Kalau orang suruh aku pilih CR Messi, aku pilih CR. Macam Sebab kita bukannya dia boleh, kalau kau minat CR, dia boleh terkait dengan live tau. Aku ceritakan kau kenapa Okay, bila kau minat CR ni dilahirkan bukan orang cakap natural ability tau. Dia improve. So sama lah macam kehidupan kita kan. Kehidupan kita mhm. daripada natural, daripada kita dilahirkan kan. Bukanlah kita ni orang yang kaya dan sebagainya kan. Jadi kita kena improve hidup kita, barulah penghujung dia sedap sikit untuk family-family kita kan. So sama macam perjalanan kerjaya ni lah, kita boleh ambil macam tu lah. Messi terbaik, Maksud aku tak cakap Messi tu tak terbaik, tapi bagi aku contoh yang boleh diambil untuk orang biasa macam kita ni CR lah. dan macam aku pun aku takkan pilih Messi selagi Messi tak proof dia boleh function ke tak bila main dekat klub lain lah. Kelab lain Aku still nak tengok dia main kat klub lain baru aku boleh cakap dia tu like sebab aku still letak CR jauh lagi atas daripada Messi tau. Oh. Sebab bagi aku Messi kat Barca boleh lah kot sebab kau main Barca je kan. Kau tak rasa environment lain. CR dah rasa Sporting, dah rasa MU, dah rasa Juventus, dah rasa Real. So Betul? aku rasa pergi mana-mana dia perform. Sporting tak cerita lah. Time tu dia tak nampak sangat orang tak perasan kan. Tapi dekat Betul? MU dengan Juventus dia dah tunjuk dia perform. So apa ni lah. Pasal tu aku letak CR pun lagi atas lah. Tapi sekarang player favourite kau pun masih CR lagi lah. Masih lagi Cristiano Ronaldo. Kau ada nampak mana-mana future player yang kau rasa akan jadi favourite player kau akan datang? Aku minat juga macam Mbappe tu, tapi tak tahu lah, aku jenis tak minat orang yang okay, kalau kau jenis beria kan, jenis beria tak padang, nak tunjuk kau ni boleh improve bagus. Aku suka orang macam tu, jenis kasar-kasar kan, macam Costa ke siapa. Aku minat play-play macam tu. Tapi Mhm. kalau kau jenis luar, dalam padang tak beria sangat, kau gifted daripada segi footballing, tapi luar padang kau ni jenis demanding apa semua, aku tak minat play macam tu. Mhm. Weng lah. Faham? Contoh Neymar. Ah, Neymar. Aku tak kadang-kadang tak faham juga kalau orang cuba nak samakan Neymar ke tahap apa CR dengan Messi ke. Aku rasa tak boleh lagi Jauh. tu. Jauh. Underrated player Lewandowski. Setuju tak setuju? Yes. Season lepas. Season lepas yes. Underrated tapi memang padu gila. Apa ni ramai gila sebut Haaland. So aku rasa untuk future player aku nampak lah Haaland, Mason Mount, dua nama yang mungkin ramai gak lah orang akan minat in Haaland the future. Haaland tu kaki Okay. panjang. Tapi itu lah dia body dia pun baik untuk umur macam tu kan. Umur muda dia catat rekod gila gila babi ke lagi tu. Masa Hmm. dia sebelum dia pergi Dortmund kan. Dekat Ha. Salzburg dia apa cipta rekod kau-kau dulu. Masa tu umur dia Betul. baru belasan tahun ni. Gila. Haaland tu memang gila lah. Dan dia pun tak ada jenis acah-acah diva tak ada. Hmm. Gentle lah, dia main gentle lah. Aku dah jumpa satu soalan yang aku sangat suka. Hmm. Kenapa Man City makin padu? Sebab kalau kau tanya season ni, aku dah nampak dah. Aku rasa season ni memang season City atau season Leicester. Oh, aku tak sebut MU Maybe kan. uh, Sebuah season tapi baru. kan tapi kan bila cakap pasal City kan, daripada segi transfer dulu, ramai gila orang yang kutuk City tau. Yang dulu ke maksudnya apa? Awal season ke dulu-dulu lagi? Awal season ni, daripada Aha. segi transfer, terlampau ramai orang yang kutuk City disebabkan beli player-player ni. Macam Ruben Dias tiba-tiba beli kan. Lepas tu adalah player-player yang dalam among the listed lah. Tapi aku boleh cakap kenapa City boleh pergi tiba-tiba. Kita tengok graf City macam ni tau.
Masa mula-mula season, kita tengok the worst start of the season untuk City. The worst start Betul. Zaman Robinho dulu pun tak teruk macam tu tau. Zaman Robinho masa mula-mula masuk, teruk tapi tak teruk macam tu. Dia lambat panas. Dan diorang ni pun sebenarnya tak luck. Diorang tak luck tau. Sebab apa? Aguero kau tengok season ni. Injet. Gabriel Jesus. Contoh kan, Gabriel Jesus dia perform bila perlu, tapi dia bukanlah perform sepanjang masa, tak. Dan dia seorang je tunggal, kau tak? Dia tunggal striker dekat City kan. Kau bayangkan pressure macam mana. So kat sini kau boleh respect tak? Team yang dah biasa main ada striker gantung pada Aguero kan, sub dengan Gabriel Jesus. Tiba-tiba kat striker kau tengok KDB dengan Mahrez. Macam no? Kadang-kadang Sterling. Tapi aku just question satu benda. Kenapa kau tak beli striker? Tak kisahlah striker buat backup, tak perlu striker big names ke apa pun. Tapi kenapa kau tak beli striker? Sebab Aguero, Jesus, takkan dua tu je kan. Macam kelab-kelab lain at least adalah 3 ke 4 orang. Kecuali Spurs lah. Spurs pun nampak macam Harry Kane lah. Aku pun dah tak tahu siapa striker sub Spurs kan. Tapi itulah aku tertanya. Kenapa City tak nak beli striker? Dia orang kena beli juga. Tapi kenapa dia orang tak beli striker tu, macam kita tengok baru-baru ni kan. Mungkin Pep punya perancangan tu dia dah letak betul-betul lah. Oh, aku dah target dah. Aguero masih maintain, Gabriel Jesus among the main list aku untuk season ni. Jadi mungkin lepas apa yang jadi, dia on down kejap, macam shocking. Macam apa yang jadi kat Liverpool sekarang, shocking kan. Bila list yang expected jadi macam ni kan, tergendala. Tapi Pep dia pandai ubah taktikal dia, menggunakan midfield dengan defensif, midfielder dengan defender sebagai attackers. Nampak kat situ. Dia punya perubahan gameplay tu ada. Tapi perubahan dia tak nampak sangat jelas tau, 100% tak. Tapi kau boleh perasan macam mana dia gunakan permainan escalation antara satu sama lain tu. Itu yang menarik Paling boleh perasan aku rasa John Stones lah untuk dia punya last 3-4 games. Oh, itu memang gila lah John Stones. Yes. Since kita dah sembang pasal City, Chelsea, MU, Liverpool, walaupun aku tak sebut lagi Leicester, Aston Villa. Aston Villa aku rasa can break through the top 6 gak. So, prediction untuk top 4 yang akan main UCL season depan, siapa? Mungkin City, MU, Liverpool, Chelsea. Maksudnya Chelsea boleh naik lah. Maksudnya Leicester akan jatuh, West Ham dengan Villa pun tak boleh nak kejar sangat lah. Everton bersama. Itu aku punya prediction setakat apa yang ada sekarang lah. Sebab aku tak rasa Liverpool akan junam ke bawah terus. Tak. Not that easy. Season lepas aku ingat, semua orang cakap itulah season yang paling unpredictable untuk EPL. Tapi season ni kita nampak, season lepas time tu ramai orang cakap tu season paling unpredictable. Tapi bila kita dah lalu season ni, kita dah nampak inilah the very unpredictable season at all lah. Kita boleh tengok nombor 1 sampai nombor 1 jauh sikit kot. Tapi kita boleh nampak lah dekat top 4 tu dengan nombor 8, 9, 10 semua macam tak berapa jauh sangat beza kan. Yang mungkin aku rasa nombor 20 sampai 16 je yang jauh sikit dengan atas-atas tu. So aku rasa setuju lah season ni EPL memang ni. Kau rasa EPL kali ni unpredictable sebab tak ada penonton ke ataupun tim-tim ni memang dah makin better? Dia bukan pasal siapa better, siapa tak tau. Dia pasal siapa yang dia kau kena tengok game by game. Dia bukan pasal nak kata form juga, tapi kau kena tengok game by game. Siapa yang prepare well dengan keadaan jahanam ni, dia yang boleh pergi. Dia boleh, bila kau terlampau, bila dalam satu season ataupun satu minggu main banyak kali kan, kau akan ada injury list, penambahan injury list, and then kau ada daripada segi fatigue kan, jahanam, play semua letih apa semua kan. So siapa yang boleh cope, siapa yang boleh meet the demand from the shit. The shit tu bukan orang the shit tu apa yang jadi sekarang, celaka COVID. Marah. Okay, dia yang boleh pergi ke depan tu Selain tu boleh kata lebih pada mentality jugalah dalam masa yang sama. Lebih kepada mentality, lebih kepada body language, boleh lebih kepada effort dan juga lebih kepada apa orang cakap, maknanya kau nak menang lah. Kau nak menang, kau tak peduli apa yang jadi, kau nak menang. Itu Sebab tu season ni
Nak selamat, kau tengok tim kau tengok body language dia orang. Jelas. Chelsea dah nampak hari tu. Kau Dah tengok lama body language Chelsea, kau tengok body language Liverpool, kau tengok. Dan kau boleh perasan, kau tengok body language daripada City. City yang masa awal-awal lagi tu dengan MU. Kau tengok body language dia orang. City MU strive through, tapi sekarang ni Chelsea dengan Liverpool, sebab aku rasa awal season Chelsea okey je. Even Liverpool pun okey kan. Tapi somehow makin lama dia orang pula switch dengan City dengan MU kan. Jazza. Tim yang kau rasa ada big chances untuk menang UCL. Big chances. Ui, tak berapa lah. Aku macam tak berapa. Aku tak percaya sangat tim-tim besar untuk season ni Sebab demand diorang lebih tau. Demand diorang lebih. Dan kau tak boleh samakan performance Liga dengan performance dekat UCL. Berbanyak kali game Liga menang. Tiba-tiba midweek pergi UCL, barai kalah. Banyak kali tu. Macam tu lah. Aku rasa antaranya maybe Bayern Munich. Bayern antara nama yang aku rasa orang memang boleh predict untuk menang Champions League, sebab Real, Barca, siapa? Chelsea, MU dah tak main kan. Semua tu nama-nama Tak yang apa. aku rasa sekarang ni tak meyakinkan lah untuk menang. Yes lah, betul. Atalanta aku rasa boleh jadi one of the surprise package lah. Mungkin boleh jadi macam Ajax season sebelum-sebelum ni ke, boleh pergi top 4 lah Atalanta. Sebab Atalanta dia baru buat surprise baru ni. Dia beat AC Milan sampai 3. Bayern itu pun baru-baru ni kalah kan. Yes. Aku terlupa pasal tim ni tadi. Terlupa pun. Aku tak tahu kau ingat ke tak tim ni time kau nak pilih top 4. Spurs. Kau memang terlupa tadi nak masukkan Spurs, atau kau memang tahu Spurs tak akan masuk top 4? I don't think so. Okay. So kau tak terlupa Kenapa? Spurs lah. Kenapa aku cakap Spurs tidak setakat sekarang tidak diletakkan di bahagian atas top 4 untuk EPL Okey, kalau kau tengok daripada Spurs dan taktik Mourinho yang ada sekarang ni, kalau kau perasan, aku tak berapa minat sangat cara dia orang, sebab dia orang suka elemen mengejut tau. Elemen mengejut dengan counter. Boleh main counter tapi kena tengok team. Tapi masalah dia orang kadang-kadang jumpa dengan tim bawah pun dia buat style counter. Itu yang hari tu sampai 3 sama. Dia boleh pergi 2 sama. Seri hujung-hujung. Berbanyak kali dia orang bolos hujung-hujung minit. Ya, Kena dengan betul. Liverpool lagi tu. Liverpool kena dengan Liverpool. 2-1 kan hari tu. Last minit. So dia orang tak ambil contoh macam City City tengok cara gameplay dia orang. Dia orang tidak menggunakan dia orang terlampau banyak menggunakan elemen kejutan. Drop back, bam. Drop back, bam. Problem terlampau risky. Aku ingat lagi, awal-awal bila dah tengok form Spurs, aku time tu dah rasa Spurs boleh duduk top 2 dengan Liverpool tau. Tapi somehow macam kau cakap lah, body language everything sampai ready tak ready apa semua akan effect benda tu. Dan sekarang ni Spurs pun dah macam tiba-tiba asyik draw banyak kan. Lepas tu ada kalah hari tu apa semua. So aku rasa macam tak boleh predict season ni. Spurs boleh sekejap nampak macam dia boleh nak menang, Liverpool sekejap nampak macam nak menang. Sekarang kita nampak MU dengan City pula. Hari tu nampak macam Chelsea pun ada chance nak menang. Gila babi dengan IPL. Aku rasa kita tak tahu apa lagi yang jadi ke depan. Kita pun tak tahu. Ya, betul. Bab kata Mourinho, kau seri satu game, kau elok duduk dekat top 4, kau boleh jatuh dekat top 10. Yes. So aku sebagai fan EPL dan aku rasa ramai lagi fan EPL rasa best bangga lah kot kita dapat satu season yang exciting setelah sekian lama kan. Kalau dulu kalau nak ada surprise package mungkin 1-2 team je. Kali ni Everton, Spurs pun awal-awal lah boleh kata surprise package jugalah. West Ham, yang start dulu Everton. Everton awal-awal dulu orang nak kata, "Oi, ini menang EPL ni apa semua kan." Tapi terlalu awal lah time tu pun untuk orang yang terus nak declare Everton menang EPL kan. Tapi aku rasa season ni banyak Southampton impressive. Yes. So, best lah season ni. Aku suka. Kenapa tak jadi masuk MU? Sancho ni Dortmund tak nak lepaskan dia. So Beria dia nak lock Sancho tu. Itu je. Sancho tu dah ready dah. Dia nak gerak pergi MU.
Tapi sebenarnya beli dia aku okey je. Tak beli dia aku okey je. Tak ada hal lah buat apa. Tak perlukan dia lagi pun buat masa ni. Serius. Sebenarnya walaupun orang tutup transfer MU baru-baru ni kan yang awal season, aku Mhm. adalah orang yang backup semua transfer tu sebab memang aku suka dengan player yang dibeli. So kalau ikutkan itu ada rumours juga Sancho ni pergi ke Chelsea tau sebelum ada cerita Havertz ni semua Werner kan. So Hmm. kalau ikutkan lah kan, Sancho ni sebenarnya nampak lebih nak pergi ke MU ke nak pergi ke Chelsea sebab ada cerita yang dia punya favourite team Chelsea, lepas tu dia nak sangat pergi MU. Yelah dia pun England kan. So Hmm. sebenarnya team favourite dia yang mana betul-betul sebenarnya dia nak spend time career dia kat situ kan. So mana? Kalau dia Sancho MU. MU lah, MU. Sebab dia ada banyak dia keluarkan kenyataan juga yang dia bagi tahu yang dia memang nak pergi ke MU kan. Niat tu dah ada, Mhm. action tu dah ada daripada dia, tapi kelab yang tak benarkan dia pergi ya. Okey, aku rasa tadi aku tergantung nak tanya benda ni. Tapi dah ada orang tanya, nasib baik. Rasa striker mana yang sesuai untuk City? Kata kalau City dah kena beli striker. Sebab sekarang tinggal Jesus, Aguero injured. Kalau season ni Mhm. dia orang nak kena spend, striker mana yang dia orang patut kebas? Uh, senang kan? Kau sabar sikit, hujung season kau rembat Messi lah. Wow. Eh, Berapa banyak tu City kena spend untuk dapatkan Messi? Wan, Wan, Ha. Messi kena red card tu, itu petanda tau. Petanda tu. Red card tu suruh dia keluar tu. So kalau dia memang nak keluar, berapa banyak City perlu prepare tu? Kalau dia keluar, free ya. FOC. Sekejap, Habis kontrak kan? kontrak dia habis ke? Hujung season ni? Bukan Yes. hujung apa tengah 2021. Lah dah 2021 lah tahun ni. Free Aku mah. 2020. Barang free mah. Aku Remat rasa saja lah. lepas tu nak bayar dia weekly minggu-minggu, aku yakin City boleh bayar. Boleh. City. Apa pula tak boleh. Lepas tu untuk Messi, takkanlah kau tak boleh nak keluarkan duit banyak macam tu kan. Betul? So Demiral okey tak dengan gameplay Liverpool? Demiral ni siapa? Aku tak kenal. Okey je sebenarnya. Tapi sekarang ni dia bukan soal gameplay. Dia bukan soal gameplay tau. Sebab kau center back. Macam center back. Kau tak ada hal. Isu dia sekarang ni kau boleh gel tak? Contoh. Macam Thiago Silva masuk Chelsea. Ramai orang yang cakap tua lah. Apa benda lah semua cakap. Tapi aku antara orang yang backup. Awal-awal masa transfer tu dah announce, aku backup Thiago Silva pergi Chelsea. Memang Thiago Silva quality macam tu. Maknanya quality seorang player centre back yang ada leadership kan, yang matang. Kalau kau tak matang, kau masuk team, kau jadi terkapai-kapai pula. Hmm. Problem. Sebab kau centre back kau kena keras. Kau kena macam tu lah. Leeds United Pasal punya tactical opponent dah boleh dibaca dan menyebabkan Leeds tak berapa konsisten. Leeds United ni, isu dia tactical tu, nak kata tactical pun salah satu juga lah kan. Uh, Sebenarnya tactical bukan Leeds tactical Bielsa ni senang sangat dibaca. Contoh kalau kau tengok dulu masa dia jaga dekat League One tau, dekat League One. Masa dekat League One, benda yang sama jadi macam yang jadi dekat EPL sekarang ni. Masa awal-awal season, boom. Tengah dia dah ni lah. Boleh banyak media dekat sana ataupun report yang cakap yang Bielsa ni tactical dia sangat mudah dibaca. Aku agree untuk benda tu lah. Sangat mudah dibaca lah. Selain daripada tu, situasi sekarang ni tak mengizinkan sebab dia ni jenis orang yang prepare tau. Bielsa ni kau kena tahu. Bielsa ni jenis orang yang prepare. Dia memang prepare kau-kaunya. So, dengan game gap yang satu hari kan, bila orang nak rehat tak? So bila masa dia nak study opponent kan? Bila masa pula dia nak banyak pokok tengok training orang? Mhm. Lepas tu So EPL ni tak sama dengan League One dan juga Championship. So tak boleh lah nak expect semua game dia boleh baca elok-elok kan. yes. So senang cerita untuk Bielsa ni, dia jenis orang yang boleh perform bila diberi masa. Diberi masa. Kalau game yang terlalu padat, tak dibagi masa, sorry babe. Sebab So aku Bielsa, tak dia boleh pergi kalau dia baca opponent punya tactical dulu. Leeds United season depan akan jadi, sekarang kita nampak dia nombor 12. So agak-agak season depan Leeds United boleh duduk top 10 atau tidak. Uh, Top 10 season depan. Season depan kita kena tengok dulu.
macam mana keadaan season depan tu. Maksud season depan tu macam mana. Dia punya gap, dia punya match, antara tu lah. And lagi satu, kau kena tahu yang Leeds United ni bukannya kelab yang berduit sangat. So mungkin ada penambahan player, tapi bukan totally bam macam Chelsea bagi player baru kan yang ada kualiti. See you guys again in the next video. Motherfather. Oh yeah, subscribe YouTube channel Hazwan Syabir.